Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan Cikgu Mazida untuk kelas Matematik tahun 2. Okay, murid-murid, hari ini kita nak belajar anggar isi padu cecair. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, Cikgu akan terangkan apakah maksud anggar. Okay. Anggar ialah perkiraan secara kasar dan lebih kurang. Okay. Anggar juga tiada nilai secara tepat. Biasanya kita guna perkataan seperti agak-agak, kira-kira ataupun lebih kurang. Okay, tujuan anggar ni untuk membuat perbandingan atau agakan. Okay, anggaran ni maksudnya anggar ni tiada nombor yang tepat. Okay, kita akan guna kira-kira, agak-agaknya, kira-kiranya, lebih kurang. Tak ada nombor ataupun perkara yang tepat. Kita cuma agak, okay, untuk kita buat perbandingan. Okay, lepas ni cikgu akan tunjukkan contoh. Mungkin selepas murid tengok contoh ni akan dapat gambaran yang lebih jelas. Okay, contoh paling senang lah cikgu bagi. Ada 2 botol yang berisi kacang. Okay, kemudian diberi botol yang pertama ialah sebanyak 120 biji. Okay. Jadi, kita disuruh untuk membuat anggaran botol yang kedua. Berapa biji kacang yang ada dalam botol tersebut. Jadi, kita nak kira susah kan? Dalam botol, kemudian banyak. Jadi, kita cuma menganggar. Okay, kalau tadi dalam botol ni yang lebih kurang ada 110 biji. Botol yang kedua ni ada suku bahagian di atasnya yang tidak ada kacang. Okay. Jadi, mestilah kurang daripada jumlah botol pertama tadi. Botol pertama tadi 120 biji kan? Mesti kurang daripada 120 biji. Berapa agaknya? Okay. Mungkin kita boleh letak 110 biji. Mungkin. Okay. Ataupun agak-agaknya 112 biji mungkin. Ataupun kira-kira 108 biji. Jadi, ini adalah nilai anggaran kepada botol kedua tadi. Maksudnya tidak tepat. Ini cuma agakan kita sahaja. Okey, kita dah tengok botol yang pertama tadi penuh. Botol yang kedua ni ada kurang. Jadi, kita rendahkan lagi bilangan kacang yang ada dalam botol kedua. Jadi, ini di antara nombor yang boleh kita anggar. Okey, murid. Ini ialah kalau kita tengok kepada kuantiti. Kuantiti sesuatu. Tapi hari ini kita nak anggar isi padu cecair. Cecair pula. Okey. Kita akan tengok contoh macam dalam buku teks matematik ya. Okey, cuba tengok. Ada 2 orang murid lelaki sedang berbual. Okey, sambil memegang satu botol air. Jadi murid yang baju biru dia kata, isi padu air ini mungkin 500 ml. Dia agak aje. Tak ada tulis dekat situ. Cuma dia agak 500 ml. Okay, kemudian murid yang baju oranye dia kata, saya anggarkan kurang daripada 700 ml. Okay, tak ada siapa yang salah kat sini. Sebab ini cuma anggaran mereka. Jadi balik tu, mereka pun ambil bikar penyukat, kemudian dia sukat air tadi. Mana satu yang lebih tepat. Jadi, murid baju biru cakap, anggaran kita hampir tepat. Betul Ikram, isi padunya 600 ml. Jadi, yang sebenarnya, isi padunya ialah 600 ml. Anggaran mereka tadi 500 dan 700. Lebih kurang jumlah jisim cecair tadi. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua ada dalam buku teks. Isi padu 1 jug jus ini 1 liter. Okey, 1 jug ni 1 liter. Dia memang dah sukat 1 liter. Okey, kemudian murid Cina dia cakap, saya anggarkan isi padu jus di dalam bekas air ini lebih daripada 1 liter. Dalam bekas ni lebih daripada 1 liter. Kalau kita tengok sekalipun saiz bekas tersebut,
Okey, berbeza jak ni lebih kecil daripada bekas air yang ni. Okey, jadi mestilah isi padunya, anggaran isi padunya lebih 1 liter. Okey, kalau lebih 1 liter, kita boleh letak berapa? Mungkin boleh jadi 2 liter ataupun 1.5 liter, okey, dan sebagainya. Okey, kita anggar saja. Adakah dia akan jadi 10 liter? Untuk 10 liter mungkin mustahil sebab 10 liter airnya lebih banyak. Jadi anggarannya mesti lebih kurang sedikit. Okey, lebih kurang daripada jumlah jisim yang asal tadi. Seterusnya, murid-murid boleh lihat pada buku aktiviti murid-murid, aktiviti matematik ke surat 134. Okey, kita akan bincang sama-sama tapi cikgu tak akan beri jawapan. Jadi murid-murid boleh lihat perbincangan kita dan selepas ni murid boleh tanda pada buku aktiviti masing-masing. Okey, anggar isi padu cecair. Aktiviti 1, tandakan betul isi padu anggaran yang sesuai. Okey, kita ini sebab disuruh anggaran. Jadi dia tak letakkan senggatan yang menunjukkan berapa isi padu air ni, cecair ni lah. Okey, jadi kita kena mengagak dari saiz bekas, okey, ataupun kita boleh agak daripada berapa penuh ke tidak, okey, cecair pada sesuatu bekas. Okey, kita tengok botol susu. Okey, kita tengok dia punya cecair dia tu ataupun susu dalam botol susu tersebut hampir memenuhi botol susu ini. Okey, mustahil lah akan jadi 25 ml. 25 ml ni terlalu sedikit. Okey, jadi anggaran kita ialah 250 ml. Jadi tandakan betul. Nanti murid tanda dalam buku aktiviti masing-masing. Okey. Okey, B, picagari. Okey, picagari yang selalu kadang-kadang kita minum ubat tu gunakan picagari ni. Kita tahu kan saiznya tak berapa besar, kecil aja. Jadi kita tengok sama ada 50 ml ataupun 5 ml. Okey, sebab saiz picagari ni kecil, okey, mesti numbernya kecil iaitu 5 ml. Okey, C, kolam air. Kolam air 1000 liter ataupun 100 ml. Okey, biasa kolam air ni besar saiznya, jadi unit yang mesti kita gunakan unit liter. Okey, jadi boleh jadi 1000 liter. Okey, dan D, okey, bekas siram tempat menyiram pokok bunga kan. Kalau petang-petang tolong ibu tu benda ni berat, besar. Jadi mustahil lah di dalam unit mililiter. Jadi mililiter ni kita tolak siap-siap. Okey, jadi jawapannya 5 liter. Bekas yang besar biasanya kita gunakan unit liter. Okey, murid. Kita pergi aktiviti kedua. Anggarkan isi padu cecair. Okey, kali ini disuruh murid-murid letakkan nombor, okey, untuk membuat anggaran isi padu cecair. Dia bagi contoh kat tepi ni. Okey, contoh cerik besar dengan teko. Okey, dalam cerik 1000 ml. Agak-agaknya teko yang kecil ni berapa mililiter? Mestilah kurang daripada 1000. Okey, apa jawapan sekalipun yang murid letakkan, asalkan kurang daripada 1000 ml, cikgu akan terima. Tapi mesti logik lah. Takkanlah 1 ml. 1 ml tu kecil sangat kan. Jadi kita buat anggarannya mungkin 500 ml, 600 ml, okey, 700 ml mungkin. Sebab itu namanya anggaran. Okey, soalan B. Antara sudu ni 5 ml. Kalau ada cecair kan dalam ni 5 ml. Okay, kalau senduk ni berapa agaknya? Senduk ni kan lebih besar daripada sudu. Jadi mesti lebih. Okay, lebih kurang lah. Berapa kita nak letak? Okay, mungkin boleh letak 8 ml. 7 ml. Okay, dan sebagainya secara logik. Okay, C. Antara jak dan periuk nasi. Kalau dalam jak air ni ada 2 liter air, agaknya dalam periuk nasi ni ada berapa? Mestilah lebih besar pula tu. Okey, kita nak letak 5 liter. Boleh. Okey, anggaran agakkan.
Okey, nombor 3, anggarkan isi padu cecair. Okey, yang ni cikgu nak murid-murid buat sendiri. Okey, cikgu dah bagi contoh kat atas tadi. Okey, murid boleh buat anggarkan. Okey, cikgu tunjuk satulah A ni. Okey, A ni botol yang pertama 500 ml. Botol yang kedua dia penuh habis. Okey, sini 500. Kalau penuh habis agak-agaknya berapa? 1000 ml. Boleh juga. Sebab dia dah memenuhi separuh lagi yang kosong tadi. 500 ml untuk separuh. Jadi 1000 ml untuk satu botol air. 1000 ml bersamaan 1 liter. Okey, murid. Okey, nanti siapkan B, C dan D. Okey, kemudian hantarkan jawapan murid kepada cikgu secara personal. Okey, murid. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya terus pada cikgu. Dan selepas ni kita jumpa lagi. Okey, bye. Assalamualaikum.